Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athuhu maqaman mahmudan yaghbituhu al-awwaluna wal-akhirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi alima. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikal mu'mininal mukhlisin waj'alna minal faizin fid darain amin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berasa muju, berasa bertuah dengan dapat rahmat daripada Allah, dengan dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat yang besar, nikmat yang tak boleh kita nak bayar dengan harga yang tidak boleh kita nak cari, nak usaha pergi nak beli di supermarket dan di pasar-pasar raya dan di tempat-tempat jualan barang, iaitu Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita daripada kekufuran. Allah melepaskan kita daripada kebodohan. Allah melepaskan kita daripada kekeliruan dengan dia taufik dan hidayah kepada kita. Dia bagi kepada kita jalan yang betul, ataupun dengan kata lain agama yang betul. Dengan Allah bagi jalan yang betul, tunjuk agama yang betul kepada kita, ini satu nikmat yang besar. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dengan sebab dengan dia kita lepas, kita terkeluar daripada kufur, terkeluar daripada bodoh, ataupun keluar daripada bodoh. Kita maklum, kalau kita perhati
orang mereka yang tidak dapat hidayah daripada Allah, orang tak dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, orang tu bodoh, orang tu bodoh di dalam hidup dia. Cuba kita tengok, bodoh tak bodoh orang yang tak dapat hidayah daripada Allah, dia sanggup dia sembah perkara yang dia buat sendiri. Dia boleh minta dengan perkara yang tidak berakal. Dia pergi di depan berhala, minta dengan berhala. Cerdik ke bodoh lagu tu? Memang bodoh. Paling bodoh laginya minta dengan lembu. Paling bodoh lagi sembah najis lembu. Itu bodoh. Itu mereka yang tidak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lepas daripada yang tersebut, lepas daripada sembah lembu, sembah makhluk, sembah perkara-perkara yang dhaif, perkara yang bukan Tuhan yang sebenar. Di hari ini kita sudah berada di atas jalan yang sebenar, alhamdulillah. Maka jalan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ini dinamakan agama. Agama yang Allah tunjuk, yang dibawa oleh nabi-nabi, atau dengan cara khususnya yang dibawa, yang disampai oleh nabi kita, kekasih kita, penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinama dengan agama Islam. Agama ini dia mengandungi, dia merakumi akidah, dia merakumi ibadah, muamalat, dan dia merakumi akhlak-akhlak, perangai-perangai yang baik. Ini agama. Tidak dikata agama melainkan kena dia cukup 3 rukun. Satunya dikatakan akidah dia yang betul, pegangan dia yang betul dengan waqi', dengan perkara yang hakiki. Kalau kepercayaan pegangan seseorang tidak betul dengan waqi', maka dia sudah sesat dah. Sama ada hubung kait dengan Allah ataupun yang tidak hubung kait dengan Allah. Kalau orang tu percaya, kepercayaan dia tak betul dengan hakikat, orang tu sudah sesat. Seperti orang percaya kata alam ini qadim. Orang percaya kata dunia ini tidak binasa, dunia ini kekal. Itu dia sesat daripada jalan yang sebenar dah. Tak betul dengan hakikat. Dia akan sesat, dia akan bodoh di dalam hidup dia. Maka kita alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tunjuk dah akidah, pegangan yang betul kepada kita. Sebab itu akidah dia hubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala, hubung kait dengan mumkinat, dengan segala perkara mungkin, dengan segala perkara yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita cerdik dengan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa, apa yang kita percaya adalah perkara yang betul. Begitu juga agama kita mengandungi ibadah, mengandungi amal, mengandungi perbuatan yang kita kena buat. Akidah tak kena buat, dia duduk di dalam hati. Tak sempurna agama kalau tidak ada cara yang kita nak bergerak, cara kita diam, cara kita duduk. Oleh kerana demikian, cuba kita tengok manusia yang sesat, dia tak boleh nak duduk dengan peri. Dia kena usaha cara untuk dia nak beribadat, supaya nama kata dia tu beragama. Dia berasa kata dia hamba kepada satu-satu perkara. Oleh kerana demikianlah manusia yang sesat dia cari, dia reka perkara-perkara yang dia nak yang dia nak beribadat, yang dia nak beramal. Dia usahalah nak buat macam mana supaya jadi satu ibadat, satu amalan yang dinama agama dia. Maka kita, Allah Subhanahu wa taala utus rasul, hantar rasul supaya ajar kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh itu kita adalah ummah, ummah al-ittiba, ummah mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang diajar oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi, itulah agama kita. Kita mesti ikut apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak boleh kita menyeleweng, tak boleh kita nak lari daripada apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bertolak daripada situ satu soalan, satu kemusykilan, iaitu bila dah kita mesti kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kenapa kita tidak mengikut mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terus dengan secara langsung? Kenapa kita mesti bermazhab? Kenapa kita mesti bertaklid? Satu soalan. Dan juga satu soalan, perlukah, mestikah kita bermazhab? Perlukah kita, mestikah kita bertaklid? Itu soalannya. Kalaulah kata kita kembali kepada kaedah yang asal, kita kembali kepada awal-awal pertama-tama, maka soalan ini tidak sulit. Soalan ini tidak jadi soalan. Kalau kita kembali kepada asal, iaitu kembali kepada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh kerana demikianlah, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak ada mazhab. Tidak ada mazhab. Tidak ada taklid. Adanya ittiba', adanya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terus. Kerana kita wajib ikut Rasulullah. Kita kena turut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila semasa hidup Rasulullah, kita nak ikut siapa lagi? Rasulullah ada, tidak ada dah yang lain. Tepat kembali kita, tepat rajakkan kita, tepat rajakkan ummah. Tetapi masalah yang jadi problem, yang jadi masalah selepas daripada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini yang kita kena tahu supaya kita nak dapat jawapan ataupun jawaban. Kita nak dapat jawab yang betul, kita kena tahu keadaan selepas daripada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada masa kita hari ini. Kita kena tahu keadaan-keadaan, peredaran, perubahan dari semenjak daripada wafat Rasulullah sampai ke hari ini. Kita kena tahu keadaan ummah, tahu keadaan perkara yang berlaku. Kalau mereka, siapa yang tidak tahu keadaan ini, tidak ambil kira keadaan ini, jawapan dia tidak tepat. Jawapan dia tidak jelas. Jawapan dia tidak boleh memuaskan. Tidak memuaskan.
kaedah di dalam agama, sumber di dalam agama tidak ada khilaf. Bahkan siapa-siapa yang khilaf dibilang salah yang besar, iaitu tempat yang kita kena kembali Allah dan Rasulullah. Ini tidak boleh khilaf. Allah, kembali kepada Allah ialah kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup Rasulullah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua ini tidak ada khilaf padanya. Sampai kepada hari ini pun dua-dua ni sebagai jadi asas. Maka bila kita tilik, bila kita baca kepada keadaan yang berlaku selepas daripada wafat Rasulullah, dia ada berlaku perkara yang baru-baru yang tidak ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu, bila perkara yang baru berlaku seperti seorang mati, seorang mati tidak ada waris melainkan nenek perempuan. Macam mana nak bagi pusaka? Bila ada nenek perempuan satu orang ataupun beberapa nenek perempuan, apa nak kata? Perkara ini tidak ada pada masa Rasulullah. Nak jawab macam mana, kita nak buat macam mana? Ini keadaan. Dan keadaan yang kedua, kita kena baca manusia dijadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan manusia dengan berbeza-beza keadaan, berbeza-beza taraf, berbeza-beza kebolehan. Tak sama kecergasan, kecerdikan, kebodohan tak sama. Yang bodoh ada bodoh nombor 1, ada bodoh A, ada bodoh B, ada bodoh C sampai kepada Z. Begitu juga yang cerdik, yang cerdiknya A, yang cerdiknya B sampai kepada cerdik Z. Begitulah kalau kita nak bilanya, tak sama. Maka orang yang bodoh sampai Z ini boleh tak dia nak kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis Rasulullah? Tak sah kata yang bodoh Z, yang bodoh A. Boleh tak? Ini keadaannya. Kemudian pula bila selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah, fatwa-fatwa Rasulullah tidak dihafaz, tidak diingat kesemuanya. Orang-orang yang bijak, orang-orang yang pandai pun tidak hafaz, tidak ingat. Ada setengah daripada kalangan sahabat dia ingat 10 hadis, ada ingat 100 hadis, ada ingat 5 hadis, ada ingat 1 hadis. Yang paling banyak ingat hadis Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Sitina Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh kerana demikian, kalau kita kembali hundur kembali kepada masa selepas pada wafat Rasulullah, kita dapati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya yang alim, hanya yang boleh ambil hukum, yang duk fatwa hukum, tak lebih daripada 20 orang. Tak lebih daripada 20 orang sahabat yang pandai Al-Quran, yang pandai hadis, yang boleh ambil hukum.
Di dalam 20 orang ini pula ada yang banyak fatwa, banyak ambil hukum, ada yang sedikit ambil hukum. Walaupun dia kuasa tetapi dia masyghul, duduk berbimbang dengan yang lain, maka dia tidak ambil kerja, ambil hukum daripada Al-Quran, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Tak masyhur fatwa Abu Bakar sampai ke hari ini. Kita di masa sekarang pun hadis yang meriwayat oleh Sayyidina Abu Bakar pun jarang kita dengar. Kalau saya nak tanya, awak-awak semua cuba cerita kepada saya satu hadis yang meriwayat oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang mana? Tak boleh jawab rasanya. Kalau boleh pun tak jawab juga. Kalau tanya saya pun saya susah nak jawab. Hadis yang meriwayat oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dikatakan musnad Abu Bakar. Kalau kita nak tahu, kita kena pergi baca di dalam hadis musnad, musnad Imam Ahmad, musnad Ad-Darimi. Dia buat mari hadis yang sanad, dengan secara sanad hadis yang meriwayat oleh Sayyidina Ali, dia atur hadis ini hadis Sayyidina Ali ke semuanya. Hadis yang meriwayat oleh Sayyidina Abu Bakar ke semuanya. Kita kembali kepada zaman sahabat cukup dah. Kita nak tahu kata perlukah bermazhab atau tidak perlu bermazhab. Cukup kalau kita kembali kepada situ. Kalau mari kepada masa kebelakangan, sangat-sangat lagilah nyata bagi kita jawapannya. Saya nak tanya, adakah ke semua sahabat Rasulullah yang 100,000 lebih itu semuanya alim, semuanya ijtihad daripada Al-Quran dan Al-Hadis? Cuba jawab atau biar betul. Memang kita semua boleh jawab. Boleh jawab. Bila dah kita tahu yang alimnya 20 orang kita ambil, kita tambah lagi dabun biar banyak lagi, kata 40 orang kita dabun lagi. Katakanlah tambah lagi 80 dabun lagi. Dabun lagi 160, dabun lagi 302, dabun lagi. Berapa lagi yang tinggal lebih daripada itu yang grade tak sapa murtabak mujtahid. Tentu sekali yang tinggal yang lebih yang lain daripada 20 orang, adakah mereka itu bertaklid atau mereka itu berijtihad? Tentu jawapannya mereka yang banyak bertaklid. Berartinya taklid ini lumrah, sudah jadi lumrah, wajib ada, wajib syarak kita bertaklid. Kerana apa kita bertaklid? Boleh kita jawab berbagai-bagai jawapan. Di antara jawapannya kerana kita tidak pandai. Di antara jawapannya kerana kita mengikut perintah, kerana kita tunai nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu orang yang pandai kalau kamu tidak mengetahui. Kita nak tunai perintah Allah. Kalau kita tidak taklid, haram kita. Kita ambil hukum sendiri, berdosa kita. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kalau kita kenal diri kita, kita takut sangat, kita nak ambil hukum sendiri. Cuba tengok seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia faham hukum silap apa yang dikata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Satu ketika satu hubungan di dalam safar, di dalam musafir,
Rombongan sahabat di dalam musafir, ada seorang di dalam rombongan itu pecah kepala, kena batu kat kepala, pecah. Di dalam keadaan musim pada masa itu, musim udaranya sejuk. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sakit pecah kepala itu dia bermimpi keluar mani pada malam itu, pada satu malam. Bila dia mimpi keluar mandi, dia nak sembahyang subuh, dia nak bersolat, dia tanya kawan-kawan dia yang serta dengan dia, macam mana keadaan aku nak bersolat, aku berjunub, aku keluar mandi, aku ni ada kedak jalan bagi aku, ada kedak rukhsah, kemudahan bagi aku selain daripada aku guna air, selain daripada aku mandi wajib. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rombongan yang ramai-ramai itu ada beberapa orang yang memberi fatwa. Dia kata tidak ada hak bagi engkau untuk nak ambil yang lain daripada mandi. Selama mana engkau kuasa mandi, engkau kuasa mandi, boleh nak mandi, nak guna air boleh, mesti kena mandi, tak boleh yang lain. Bila fatwa dengan demikian, seorang sahabat yang sakit pun mandi. Bila mandi, dia sakit, dia luka, musimnya sejuk, udaranya sejuk, mati. Bila mati, sahabat yang ramai ni sampailah ceritanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cela, Rasulullah caci. Rasulullah kata, qatalahumullah, bunuh mereka itu akan dia. Puakmu ni bunuh saudara kamu. Qatalahumullah, minta Allah bunuh kamu mereka itu sekalian. Minta Allah laknat, minta Allah bunuh akan puak kamu semua. Rasulullah cela. Rasulullah mau ulah-ulah bagaimana kamu dengan darah orang Islam, macam mana? Sehingga kata seorang sahabat itu, Rasulullah mau ulah-ulah sehingga dia berasa tidak ada harapan dia nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu berpunca daripada dia faham yang salah dengan sebab dia tidak pandai ilmu, tak pandai hukum agama. Dia fatwa yang salah, cela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di sana Rasulullah kata bila lemah daripada nak guna air, tak boleh nak guna air, memada seorang itu dengan tayamum. Cukup dengan tayamum, tak payah guna air. Tetapi kita yang memberi fatwa tak bina di atas ilmu, kita fatwa dengan kata mesti kena mandi. Salah, berdosa orang tu. Itu salah satu daripada jawapannya. Kita mesti bertaklid, kita mesti kena ikut orang yang pandai, kita mesti bermazhab oleh kerana kita nak tunai perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, boleh kita jawab yang kedua. Dan juga hukum yang kedua, kita wajib, kita mesti bertaklid. Sebabnya kerana apa? Kerana kita wajib bermazhab dengan mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana wajib aku ittiba', kerana wajib aku ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu aku kena taklid.
Macam mana pula begitu? Kita mesti turut, kita mesti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk insya-Allah. Tak belum. Bagaimana ya? Bila kita kena ikut Rasulullah, kita bercakap seolah kata kita berdialog dua orang. Kita soal jawab dua orang. Kalau zaman dulu, masa dulu kita buat main wayang kulit. Wayang kulit dia ni tanya, ni jawab, dia dua orang. Seolah lagu tu lah. Aku mesti bertaklid kerana aku nak ikut mazhab Rasulullah. Seolah kata gitu. Kamu suruh aku ikut mazhab Rasulullah, ya, aku nak ikut. Tetapi oleh kerana aku tidak tahu mazhab Rasulullah macam mana, aku kena tanya orang pandai macam mana aku nak semaya seperti semaya Rasulullah. Bagaimana aku nak puasa seperti puasa Rasulullah. Lagu mana aku nak buat haji seperti haji Rasulullah. Lagu mana aku nak buat bila tidak ada hak Rasulullah buat. Bila perkara berlaku Rasulullah tidak ada pada masa Rasulullah, aku nak buat macam mana. Bertolak daripada situ, bertolak daripada kita jahil mudah-mudahnya. Kerana kita jahil, kita nak ikut, kita wajib ikut Al-Quran, wajib kita ikut hadis. Bila kita jahil dengan Al-Quran dan Al-Hadis, kita kena tanya orang hak tahu dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu makna taklid. Itu makna bermazhab. Kalau kita terima kata tak boleh taklid, setengah daripada yang melampau betul, Allah wal-iyadza billah, di antara sifat pelampau guna, kerana setengah daripada melampau itu melampau dah setengah pada melampau, iaitu kita mesti ikut Al-Quran dan Al-Hadis terus, tak payah kita bertaklid. Itu setengah daripada melampau dah. Satu daripada melampau. Sebab apa boleh kata melampau? Kerana perkara yang seperti ini tak pernah berlaku di masa salaf, tak pernah berlaku di masa tak pernah berlaku di masa a'immah mujtahidin, dan tidak keluar daripada ulama-ulama yang mu'tabarin. Kata suruh ummah ke semua kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis dengan sendiri, dengan tidak bertaklid, dengan tidak bermazhab. Ya, kita bagi laluan untuk azan.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabba da'wati tamma wa salatu wa sayyidina Muhammadan wa salatu wa syarafa wa darajatul aliyah rafi'ah ba'athul maqam mahmudan alladhi wa anta innaka la tukhul bil mi'ad ya arhamar rahim. Tajuk kita ni kalau kira nak guna masa agak je panjang juga, maka saya rasanya kita kena mahadkan masa jugalah. Takut-takutnya kita bercakap kata melampau, saya sendiri melampau ambil masa lebih, salah jugalah. Oleh itu saya rasa kita tak lebih daripada jam 9 lah, lebih kurang, ataupun kurang sikit daripada tu. Kita bagi ruang kalau ada soalan yang sedikit sebanyak berkenaan dengan tajuk yang saya bercakap. Kalau tak ada, berasa tak ada terang, berasa tak terang, berasa tidak jelas, boleh buat soalan. Dan saya pun terus ambil masuk ke dalam tajuk tadi, yang sebenarnya sepatut saya kena sebut dulu. Pertamanya saya kena minta maaf banyak-banyak sekiranya di dalam penyampaian saya ini ada sentuh perasaan dan ada sebut kelimah-kelimah yang kasar, kelimah-kelimah yang tak munasabah. Saya tak pandai juga sebut ni, bercakap di atas, bina di atas apa yang saya pandai, apa yang saya tahu. Tak ada niat, tak ada qasak nak sentuh, tak ada qasak nak kepada menghina, menjatuh, bukan. Yang saya qasak nak menerang kebenaran, nak bagi jelas. Bila akak contoh pun akak contoh supaya jadi jelas. Saya takut tak sedar, kalau tak tunjuk hak waqi', hak realiti, kadang kita tak sedar. Nak tunjuk supaya sedar. Oleh itu lebih dulu sebelum pada nak terus lagi, saya minta maaf banyak-banyak sekiranya ada kekurangan, ada sentuh perasaan di dalam penyampaian saya ini. Tadi saya sebut kata setengah daripada melampau, orang-orang yang di masa kebelakangan ini kata tidak boleh bertaklid, kita wajib kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, haram bertaklid. Bahkan taklid itu dinamakan beribadat kepada
orang alim. Ambil orang alim buat Tuhan. Berdalil dengan ayat Al-Quran pula. Ambil ayat Quran mari berdalil. Kata tidak boleh bertaklid, iaitu dia ambil dalil ucapan orang-orang yang kafir ketika diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diajak oleh rasul-rasul untuk ibadat, untuk beriman kepada Allah, dia jawab kata dia ikut datuk nenek mereka. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Allah kata begitulah tidak kami utus sebelum daripada engkau di dalam satu kampung. Kami tidak hantar seorang nazir, seorang rasul yang memberi amaran. Kami tidak hantar seorang nabi kepada satu kampung untuk memberi amaran, melainkan berkata oleh yang melampau di dalam kampung itu, inna wajadna abaana, kami mendapat bapak-bapak datuk nenek kami ala ummah, di atas satu ummah, di atas satu ibadat, di atas satu jalan, satu cara. Kami di atas kesan-kesan mereka itu kami ikut. Kami mengikut mereka itu. Mengatakan orang taklid ini dicela oleh Allah kerana Allah cela orang yang ikut tok nenek. Orang taklid di dalam agama dinamakan ikut tok nenek. Orang ikut tok nenek ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitunya melampaunya. Oleh kerana demikian mereka ajak ke semua orang kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Al-Hadis. Maka saya kata tadi, itu setengah daripada melampau, setengah daripada lakah sempadan. Sebabnya kerana tak pernah berlaku di masa salaf, tidak berlaku di masa a'immah mujtahidin, tak keluar daripada imam-imam al-mu'tabarin oleh perkataan yang tersebut, cara yang tersebut. Ajak semua ummah kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada. Hanya satu, itu adalah satu daripada bid'ah, satu daripada rekod di dalam agama. Cuba kita tengok kembali kepada masa sahabat. Adakah sahabat suruh semua tabi'in, orang tabi'in, adakah sahabat suruh tabi'in berijtihad kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis ke semua? Tak ada. Sahabat-sahabat yang alim, yang saya kata tadi tak lebih daripada 20 orang, adakah bila diminta fatwa Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bila diminta fatwa, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bila diminta fatwa, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Mu'adz bin Jabal bila diminta fatwa, adakah mereka itu kata kamu tak payah tanya aku, kamu ambil pada Al-Quran dan hadis sendiri, kamu wajib pakai Quran hadis sendiri? Tak ada. Tak ada. Mereka itu jawab dengan jawapan seperti orang tanya Ibnu Abbas, macam mana seorang itu tolak 100 isteri dia. Seorang itu kata kepada isteri dia, aku tolak kamu 100 tolak. Jatuh berapa? Jatuh berapa? Adakah Ibnu Abbas kata kamu tak payah tanya aku, kamu sahabat Rasulullah juga, mungkin ambil daripada Quran hadis sendirilah kamu? Tidak, tak ada. Tak ada macam tu. Kerana orang yang tak pandai, kalau kita suruh begitu, seperti kita suruh kanak-kanak yang kecil ketika kita nak jemera, kita nak lakah sungai,
Mu tak payah turut aku, tak payah naik perahu dengan aku, mu berenang sendiri situlah. Mampuilah anak kita itu. Tak boleh. Kerana kita tahu dia kalau kita buat macam tu hancur ummah. Bukan makna hancur ummah itu makna binasa mati saja. Dia panggil hancur di dalam agama, mengerja perkara yang berdosa besar. Reka di dalam agama yang besar. Reka kata hadza halalun wa hadza haramun. Mahalal perkara yang haram, mahram perkara yang halal. Itulah rusak yang besar, berdosa besar. Kerana tidak boleh kita nak kata hadza halalun hadza haramun, melainkan kena perkara ini mahalal oleh Allah, mahalal oleh Rasulullah, baru boleh kita kata hadza halal. Tak boleh kata hadza haram, melainkan perkara ini maharam oleh Allah, mahram oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tak tahu seperti kita nak kata macam mana? Kita kena sedar. Bahkan puak kita sedar, tapi sedar-sedar pun berasa tak sedar. Itu hak jadi masalahnya. Kita sedar kata kita tak kuasa. Kita sedar kata ini perkara yang salah. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kita tidak bermazhab, kita tidak bertaklid. Cuba tolong tanya, cuba tolong cari sejarah di dalam tarikh tasyri', di dalam tarikh-tarikh perundangan di dalam agama. Cuba pergi baca di dalam kitab-kitab usul fiqh, di dalam tajuk ijtihad, tajuk taklid, kita akan jumpalah kalau kita ahli ilmu, kalau kita rajin belajar, rajin baca, kita jumpalah. Kita cuba tolong tanya, di masa manakah ada imam, ada orang alim arah ummah ke semua suruh kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis sendiri, larang bertaklid? Cuba tanya dia. Biar ada satu masa pun, biarlah aku nak turut dah, jawab dia gitu, tak apa. Tidak ada, melainkan mari masa yang kebelakangan ini. Ini menunjuk kata apa? Cukup bagi kita kata ini bid'ah dalalah. Memang bid'ah dalalah. Kerana tidak disokong, tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis mengarahkan semua ummah kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu satu daripadanya. Maknanya kita mesti bermazhab, kita mesti bertaklid kerana kita nak turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita wajib ikut Rasulullah. Bila kita tak tahu, kena tanya orang hak tahu kelakuan Rasulullah, ibadat Rasulullah, muamalat Rasulullah macam mana, lagu mana. Itulah kita bermazhab namanya. Kalau kita buat andaian, kita terima dakwaan tersebut, kita terima dakwa kata kita tak payah taklid, tak payah bermazhab. Saya nak tanya, tuan-puan sekalian, adakah tuan-puan sanggup berani kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, berani untuk berijtihad sendiri? Semua ni cuba jawab di dalam diri masing-masing. Kalau saya di malam ini, saya berpendapat kerana mengikut ulama-ulama mu'tabarin, ulama kita hak thiqah, taklid ini tak boleh nak lari daripada orang yang tak pandai yang seperti kita. Allah, cuba kita tengok ke? Saya hakikat hak sungguhnya, saya nak royak perasaan saya. Kena tipu oleh diri sendiri. Tapi alhamdulillah, Allah jaga tidak kena tipu. Bila saya belajar,
Saya belajar berasa pandai dah sikit sebanyak. Aku ni tak payah turut dah. Aku nak faham hukum, nak ambil hukum sendiri dah. Moga kita berasa ego dah, berasa pandai dah lah sikitnya bila kita belajar. Habis habis ke Azhar, nahwu sorah kita pandai, hadis pun pandai baca dah. Jadi tengok hak tu kita faham, tengok hak ni faham dah sikit sebanyak. Tetapi bila tengok kepada Imam Nawawi, bila tengok kepada Ibnu Hajar Asqalani, bila tengok kepada kelas orang ni, Allahu Akbar, masih bertaklid lagi. Macam mana aku ni nak pergi buat, aku nak ambil sendiri. Cukup. Itu jadi bentengnya. Imam Nawawi dibilang hafiz. Orang ingat ratusan ribu hadis. Dia bukan hafiz saja, bukan hadis. Dia muhaddis lagi pula faqih. Orang yang alim fiqh. Bukan alim fiqh biasa, dipanggil dia mutqin. Ulama yang halus, detail di dalam perbincangan perbahasan hukum. Dia masih bertaklid dengan Imam Syafi'i. Masih ikut pendapat ulama. Itu orang kelas tu. Ibnu Hajar Asqalani, kalau kita baca kitab Fathul Bari dia, kita baca kitab-kitab dia, kita rasa dia ni tidak ada orang di atas dunia nak pergi lawan dia. Mana hadis yang dia tak tahu, mana kitab hadis yang dia tak tahu. Yang kita orang di hari ni kadang tak jumpa kitab hak dia baca, tak ada lagi, duduk mana pun cari tak jumpa hak dia tulis, hak dia baca. Alimnya Ibnu Hajar Al-Asqalani sehingga digelar Amirul Mukminin, dia panggil raja orang mukmin di dalam ilmu hadis. Dia masih bertaklid lagi, tak ijtihad lagi dia. Pak aku ni apa ni, aku ni aku ni apa. Begitulah hakikat yang sebenarnya. Kemudian saya naknya kat mana? Orang jadi tuan guru, orang jadi syekh-syekh yang besar, tak sanggup, tak mampu untuk nak berijtihad sendiri. Tiba-tiba kita ni bukan A, bukan B, bukan C. Kita ni kalau ada Z 10 ekor, duk Z yang ke-10 no kitanya. Macam mana kita nak pergi ijtihad? Cuba tanya kita tengok. Boleh? Kalau saya suruh di hari ni, saya kata puak awak jangan ikut ulama. Awak tak pergi juga. Nak pergi? Nak pergi kok mana? Setak tak hidup, kereta mampu. Kena naik, kena naik, tak pandai nak pulah steering, kena naik balik belakang semata. Kalau saya ambat turun, tasik bapa nak naik kereta bapa tak boleh naik, nak pergi naik kereta orang lain pula. Begitulah, tak boleh pergi. Kita nak bawa sendiri tak pandai. Itu biasa. Sebab itu saya kata, tidak ada satu masa yang ulama suruh orang awam, bahkan ulama bila dakwa ijtihad, ulama pula bahasa petani panggil juwah. Faham juwah? Bakat jerakah, hui, apa mu ni? Orang alim padamu lagi tak ijtihad, mu nak ijtihad, apa mu kelas mana? Pakak juwah, hak nak ijtihad tu jadi berkura, berkelak kepala, tak berani. Tak sampai kelah, dia panggil tak sampai kelah. Bukan tutup pintu, bukan pintu tertutup. Bukan pintu tertutup. Tetapi tak sampai pengkat dia, tak payah. Salah satu daripadanya tak payah berijtihad. Tak payah kita ijtihad kerana sudah ada ulama mujtahidin, kita ikut pun cukup dah. Satu. Yang kedua, kalau kita buat andaian, kata kita nak ijtihad, saya nak tanya, saya nak sembahyang, saya nak turun pula, mari naik sore kat sini, saya nak tanya, saya nak sembahyang. Bila saya nak sembahyang macam mana, bagaimana saya nak sembahyang? Saya nak tanya, bagaimana sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah
ketika nak baca Fatihah saya pasti baca bismillah atau tak payah baca bismillah? Misalnya nak tanya awak hak ijtihad, hak ambil hukum daripada Quran dan hadis, nak jawab macam mana? Tentulah kena jawab kata tak payah baca bismillah. Kena jawab begitu sebab hendak baca bismillah dah ni puak tak ijtihad, puak taklid. Orang yang bertaklid kalau nak ijtihad kena terbit satu lagi ya. Tak payah baca bismillah ketika baca Fatihah. Maka saya nak tanya, kenapa boleh tak baca bismillah? Jawabnya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membaca. Saya nak tanya pula, bila kata Rasulullah tak membaca itu, siapa yang meriwayatnya? Mau ambil mana? Mau sempat kedak dengan Rasulullah? Dan ada kedak di sana, adakah atau tidak di sana Rasulullah membaca bismillah? Mati kat situ saya kata tak boleh pergi panggil. Kalau dia jawab kata tak ada, saya nak jawab pula, di sana beberapa hadis yang sahih seperti meriwayat oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, meriwayat oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, meriwayat oleh Ummu Salamah ummul mukminin isteri Rasulullah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca bismillah ketika baca Fatihah. Pak, nak buat macam mana ni aku ni? Ada mung kata Rasulullah tak baca bismillah. Aku tahu kata Rasulullah baca bismillah. Hak mana semaya Rasulullah? Pening dah lah. Kalau saya kata gini lah. Begini mu nak semaya supaya Rasulullah, mu semaya maghrib mu tak usah baca bismillah, mu semaya isya mu baca bismillah. Mu buat gitulah. Buat zigzag gitu. Begitu. Kalau nak ijtihad, kalau kata begitu pula, mana pula Rasulullah semaya begitu? Rasul semaya zigzag itu. Subuh bismillah, zuhur tidak. Asar bismillah, maghrib tak. Isya bismillah, subuh tak pula. Zuhur bismillah, asar tak pula. Jadi dak bergilir sama begitu, mana Rasulullah buat begitunya? Ini nama dia reka di dalam hukum dah lah. Kita tu reka dah. Itu salah, itu puncanya salah. Tak boleh kita tak pandai nak ijtihad hukum. Sini pun cukup dah kita pening dah. Bismillah dengan tak bismillah. Tak ijtihad pun pening, kalau ijtihad pun pening. Kita ni tak ada ijtihad, tak ada siapa ijtihad, pening juga. Aku nak semaja bismillah kau tak bismillah. Ada orang ni kata tak bismillah, ada orang ni kata bismillah. Pening juga. Sebab apa? Kita tidak kenal diri kita. Kalau kita kenal diri kita, aku tak pandai, aku nak turu orang hak lebih tahu dengan mazhab Rasulullah, iaitu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i dia lebih tahu dengan cara Rasulullah. Dia mendetailkan cara Rasulullah. Habis dia tahu kelakuan Rasulullah semaya. Dia mari royak kepada kita begini Rasulullah semayanya. Rasulullah semaya, ketika dia nak semaya, dia takbir. Dia kata Allahu Akbar. Tangan dia akak berbetulan. Sama tangan dia dengan dua kepala, tapak tangan ni sama dengan dua kepala bahu dia akak. Hujung jari ibu tangan kebetulan berbetul, sama dengan cuping telinga yang sebelah bawah. Hujung jari sebelah atas sama dengan cuping telinga sebelah atas. Dia akak macam tu. Selepas daripada itu dia letak tangan kanan di atas tangan kiri. Imam Syafi'i royak detail satu per satu. Hadis di dalam Bukhari pada dalam Muslim, hadis yang sahih. Sesudah daripada tu dia baca Fatihah. Dia baca Fatihah, orang tanya Ummu Salamah bagaimana Rasulullah baca Fatihah. Orang tanya Sayyidina Anas bagaimana Rasulullah baca Fatihah. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anha. Sayyidina Anas jawab kata, kanat qira'atuhu madda, adalah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maddan, dia baca dengan mad. Rasulullah baca dengan beranjur-anjur, baca dengan panjang.
Dia baca dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang itulah. Saya pun tak dengar juga, tak agak-agak lebih kurang kata. Dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan lagu tu. Rasulullah dia baca dengan mad. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sayyidina Anas sebut Bismillah. Ya muddu. Rasulullah memanjangkan betul Allah tu. Bismillah. Rasulullah baca Bismillah ke Bismillah? Tak tahu juga kita pun. Tak tahu ni kena tanya orang pandai. Orang hak terima daripada guru dia terima daripada guru dia sampai kepada hafaz. Hafaz terima daripada guru dia Nafi', Asim. Terus sampai kepada Rasulullah. Rasulullah baca macam mana? Bismillah ke Bismillah? Tengok kita terima daripada Tok Guru Bismillah, Bismillah. Tok Guru Bismillah, Bismillah. Saya terima daripada guru saya Bismillah. Tapi banyak orang Melayu kita baca Bismillah. Kalau lah itu ia panggil imalah. Imalah tu bukan qiraat hafaz. Ada ke tak tahu dalam qiraat Bismillah. Sebab lam di atas, lam baris di atas, baca lah. Bukan lah. Lah tu jadi L A E ke apa tak tahu. Kalau L A la, Bismillah. Itu nisbah bacaan. Yang saya naknya Rasulullah dia baca Bismillah sebagaimana riwayat Anas. Ummu Salamah dia kata bila nak baca bismillah kamu kena, bila nak baca Fatihah kamu kena baca bismillah, kerana bismillah satu ayat daripada Fatihah. Ditanya dia Rasul bagaimana baca Rasulullah, dia jawab Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim. Inilah hak kita semaya nak pergi dekat dengan Rasulullah, nak pergi serupa dengan Rasulullah. Bila duduk tahiyat pula saya nak tanya, jari kita nak buat macam mana? Kita nak guang-guang gerak-gerak ke kita nak duduk diam? Aku nak turut Rasulullah ni. Bila nak turun sujud aku nak buat macam mana? Nak hantar lutut dulu ke nak letak tangan dulu? Kalau hak kita tahu, hak Rasulullah, hak Imam Syafi'i riwayat, hak melalui mazhab, sudah cuci dah, basuh habis dah. Semua mari cuci kepada kita. Rasulullah dia meletakkan lutut dulu, kemudian tangan. Bila orang ijtihad hak ambil pada Quran dan hadis sendiri, letak tangan dulu baru lutut. Hakikatnya dia berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syadzah, yang maudhu'ah, yang maudha'. Yang riwayat syadzah, yang maudha', yang palsu. Rasulullah kata iza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Bila nak sujud seorang kamu, jangan berterung kepada sujud seperti turun oleh unta. Unta bila dia nak turun, dia duduk berdiri supaya orang di atas belakang dia, ataupun dia nak tidur, dia turun macam mana. Jangan turun seperti unta begitu. Maka unta cara dia turun, dia hola, dia lipat kaki depan dulu, dia hola tangan dia dulu, merendah tangan dia. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabit di dalam hadis Bukhari, Rasulullah dia turun, dia meletakkan lutut sebelum daripada dua tangan. Itu yang kita buat amal. Itu kita nama kita turut hadis. Dengan turut hadis tapi melalui ulama, sebab ulama pandai. Orang hak nak turut hadis sendiri, dia pakai hadis tak kena turut hadis dak, kerana hadis yang riwayat yang syazah yang ambil kat hujung. Rasulullah kata wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Hendaklah letak seorang kamu dua tangan sebelum pada lutut. Itu tambahan yang syazah, tidak sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia aja. Banyak. Bila nak bangun daripada sujud naik berdiri pula, nak buat macam mana? Nak letak tangan, tekan tangan gitu ke nak ada bergaduh dengan bombing, kena gocoh bombing dulu ke macam mana? Pula dah kita nak ijtihad macam mana? Setengah kita biasa begini, tapi orang ijtihad nak pakai hadis, dia katakan Rasulullah ya'jinu fi shalah. Rasulullah ada kameroti di dalam semaya. Dia nak bangun dia gocoh latar, gocoh bombing begitu. Hadis palsu. Hadis pelam, hadis palsu. Bahasa saya panggil pelam. Pelam tu palsu.
Bahasa Sia dia panggil plom, dia panggil. Ha? Tak pakai hadis bukan sabit pada Rasulullah. Bila kita pergi sendiri tu begitu, jatuh parit semua, jatuh parit. Bila akak naik, lepas lagi jatuh parit. Akak naik, lepas lagi jatuh parit. Sebab itulah kita kena naik di belakang orang. Naiklah di belakang, naiklah kereta Imam Syafi'i, insya-Allah selamat. Minyak tak habis. Tak digaranti enjin dia. Cuba tengok kereta Imam Syafi'i 1400 tahun lebih kurang dah berjalan mari tak mati. Pak kita nak turun lagi, nak naik kereta baru. Kereta baru tak garanti lagi. Nak berjalan berapa hari lama mati tengah jalan, nak lopak naik kereta Syafi'i semula tak tergamuk gak. Tidur tengah jalan lah kitanya. Hotel tak ada tengah jalan tu gak. Tidur di atas batas highway tu gak. Mari hak kereta panjang tu gak jinjak kita mati kau tu lah. Seolah kata begitulah. Maknanya cara kita bertaklid, kita bertaklid adalah ditutup di dalam agama di atas kita orang yang tak pandai. Kalau orang pandai, haram bertaklid. Itu yang betul. Orang yang cukup syarat. Di antara syaratnya kena mahir di dalam bahasa Arab. Itu paling kurang. Di dalam bahasa Arab kena kita mahir. Kita faham di dalam bahasa Arab. Pak kalau fak kita faham tak bahasa Arab? Kalau faham bahasa Arab saya tak kena mari dah malam ni. Soalan gitu tak ada kuliah dah. Sudah semaya tak ada kuliah. Sudah semaya tak ada kuliah. Semua ijtihad semua pandai belakang dah. Kena tahu Allahu Akbar. Susah nak bercakap dah. Kalau sebut pun sebut saja ya. Kena tahu ayat kena faham umum, kena faham khusus, kena faham mutlak, kena faham muqayyad, kena reti mantuk, kena reti mafhum, ada fahwal khitab, lahnul khitab. Di dalam usul fiqh Allah banyak. Nak sebut pun tak pandai, jangan kata nak reti hak tu, bila pun tak pandai kita. Kita orang hak nak ijtihad tu nak bila tak pandai. Cara bercakap begini kandak macam mana? Itu maknanya kita bila siapa kelas pandai begitu, Imam Nawawi pandai bidah tapi dia tak ijtihad lagi. Kalau kita pandai siapa begitu, kita tak sah ikut orang, kita turut kita boleh begitu. Maka kelas ni siapa ke hari ni banyak ratus tahun dah tidak dapat tak siapa kelas ni. Malaikat ada beberapa orang yang tertentu khusus seperti Imam Syafi'i di masa dulu, di masa belakang apa ada beberapa orang tak sama, tak lebih daripada jari 10 jari gini, tak siapa. 5 orang pun tak nak siapa di atas dunia. Begitu je. Oleh itu kita orang awam mesti kita bertaklid kalau kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenar-benarnya. Kalau kita tidak taklid, kita reka di dalam agama, berdosa besarlah kita. Itulah kesimpulannya. Tak boleh nak panjang masa kerana tilik kepada masa ni sudah banyak dah saya ambil. Cumanya kalau ada soalan sikit sebanyak, saya minta ambil masa lah sikit lagi, boleh 2-3 minit atau 4-5 minit.
Cuba tolong baca sikit. Saya takut lambat nak baca ubu habis ni. Saya tak pandai rumi. Boleh dia aja lambat baca. Apakah yang perlu dilakukan untuk beralih mazhab kalau nak bayar? Ya. Lepas tu yang soalan kedua, adakah salah jika berlainan mazhab dari huruf setempat seperti tempat kita yang bermazhab Syafi'i, ada yang taklid kepada mazhab Hanafi dan Maliki? Soalan yang pertamanya, apa yang perlu kita buat bila kita nak berpindah mazhab? Kita nak beralih mazhab, kita perlu macam mana, kena buat macam mana. Kita orang Syafi'i, kita nak berpindah kepada mazhab Hanafi misalnya. Taklid ini kita tak pasti ikut mazhab yang tertentu. Kita nak taklid mazhab mana-mana pun boleh. Tetapi nasihat sayanya, kalau di dalam bab ibadat, kita mazhab Syafi'i yang paling kuat, yang paling betul, yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok, kita baca bismillah sabit di dalam hadis yang sahih, dan ihtiyat. Kalau kita baca bismillah, tak ada satu mazhab pun kata tak sah semaya kita. Kalau tak baca bismillah, ada mazhab kata tak sah semaya dia. Di dalam ibadat, baik semaya, baik haji, baik puasa, mazhab Syafi'i lebih kejap, lebih kemah. Tetapi bila kita nak bertaklid di dalam mazhab, kita perlu apa? Perlunya kita kena mengaji mazhab yang kita bertaklid itu. Kita nak bertaklid di dalam tajuk sembahyang misalnya, kita kena belajar dari air semaya lagi. Air semaya, kena air semaya mazhab Hanafi. Mari semaya kena betul dengan mazhab Hanafi. Kalau kita tidak begitu, nama dia talfiq. Kita himpun dua mazhab jadi satu mazhab, bukan Syafi'i, bukan Hanafi, nama mazhab kita. Itulah nama dia. Kita tidak bertaklid, tidak boleh. Kita nak himpun dua mazhab beri jadi satu mazhab yang kita nak bawa. Kita ambil Hanafi setengah, ambil Syafi'i setengah, tidak boleh. Dia panggil talfiq di dalam istilah. Maknanya hak perlunya belajar. Kita nak ikut mazhab Maliki, kita kena belajar mazhab Maliki. Air semaya dia macam mana, semaya dia lagu mana, rukun semaya dia lagu mana. Maka nisbah dengan kita orang Melayu, saya nak tanya, kenapakah kita nak ikut mazhab Hanafi, kita nak ikut mazhab Maliki, yang kita kena mula zero semula. Hak kita ni pun belajar tak cakap faham lagi, nak pergi Hanafi pula dah. Hak kita dah belajar banyak puluh tahun dah. Tanah nak buah dah. Bila nak buah tebal tanah semula pula. Bila nak boleh makan buah tak tahu. Sebab tu cara begitulah. Kita kena ingat, kalau kita baca di dalam sejarah pemerintahan, masa pemerintahan Abbasiyah, masa pemerintahan Islam hak belakang, kerajaan dia tu apa? Kerajaan dia Hanafi. Kerajaan Hanafi. Uthmaniyah Turki belum pada jatuh dia. Pegang takluk Islam, negara dunia di bawah dunia Islam di bawah dia Hanafi. Tetapi rakyat masih ramai bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Hanafinya sekitar yang keliling tak luas. Dia tidak paksa rakyat suruh ikut dia dah. Di Mesir sepanjang masa pemerintah dia mazhab Hanafi. Tetapi penduduk yang ramai mazhab Syafi'i. Penduduk yang nombor 2 mazhab Maliki. Nombor 3 penduduk dia mazhab Hanafi. Sampaikan hari ni pun Syafi'i itu ramai. Maknanya mazhab itu orang yang bawa dia tak payah, tak perlu ditukar. Kerajaan pun tidak paksa ditukar mazhab. Tetapi kalau nak tukar juga, begitulah caranya. Caranya kita kena belajar beri pandai.
Tak kata kena tukar mazhab. Duduk dalam mazhab Syafi'i pun kena belajar juga. Saya nak sentuh sikit. Sebab setengah-setengah tempat tu di dalam mazhab Syafi'i pun dia semaya tak betul lagi. Tak betul. Oleh itu dari ininya di malam ini saya nak betul sikit. Nombor satunya nak betul orang perempuan dulu. Dulu di tempat yang saya pergi, saya betul tudung aurat perempuan. Kerana banyak orang perempuan tudung aurat tak betul di dalam sembahyang. Aurat perempuan dia kena tudung sekalian badan malaikat muka dia. Kalau buka yang lain daripada muka itu tak sah di dalam mazhab kita Syafi'i. Maka kebanyakan orang perempuan dia tudung muka dia pakai kain telkum dia ni, dia letak sakuk kat bawah dagu dia ditekak ni, dia sakuk begitu. Bila sakuk begini, makna aurat dia terbuka. Kerana muka dia daripada tempat tumbuh rambut biasa sampai kepada tulang dagu ni saja. Dari tulang dagu mari turun kat sini tak panggil muka, terbuka aurat. Ni aurat ni. Aurat kat sini. Mesti dia kena tudung aurat dia, kena tudung letak kain ni di atas dagu lebih kurang seperti saya buat begini. Saya cuba jadi perempuan sebentar sikit. Dia buat begitu. Letak kain di atas dagu begini. Ataupun bawah sikit tak apalah. Baru nama dia tudung aurat kat semua. Terbuka muka saja. Kalau bawa turun mari kat sini, terbuka aurat dia. Tak boleh. Ni kita Syafi'i sendiri pun belajar tak faham lagi hak kita. Sebab tu nak turut Hanafi tu, kita nak ikut Hanafi mudah. Hanafi tak apa, buka kat mana pun. Mudah sungguh ke tak? Takut orang kata je. Cuba belajar ke? Nak tahu? Orang Hanafi pun kadang dia buat tak belajar juga. Kita tengok orang dia duk buat, kata nampak mudah Hanafi. Tengok hak tak belajar supaya dengan kita juga, kata mudah lah. Kalau kita belajar, kita tahu aurat dia pun dia duk buka. Kita tengok kat Mekah, kita tengok Mekah mudah mazhab demo. Pergi hak tak erti apa sekarang supaya dengan kita tu mudah lah kita tengoknya. Jangan dak tengok, kita kena belajar. Kena belajar. Itu satu. Yang keduanya, kita bertakbir tu tak lama dah duk ajar. Tengahnya akak tangan begitu, tengahnya akak tangan begini, tak cakap betul di dalam mazhab kita Syafi'i, tak betul di dalam cara Nabi. Kita kena ajar akak tangan tu supaya betul, supaya kena, supaya jangok. Jangan qadar kata sah. Kita kena betul seperti Nabi buat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasulullah mementing juga kepada rukun fi'li. Sebab dia guna kata kama ra'aitumuni. Sebagaimana kamu tengok, nampak aku sembahyang. Kamu kena semaya sebagaimana kamu nampak. Maka hak nampak ni rukun fi'il. Hak pasang akak tangan, hak jenis tunduk, hak jenis bangun, hak jenis bergerak, hak tu lah hak nampaknya. Rasulullah kata kamu kena sembahyang sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Sebab tu perbuatan Rasulullah tu kita kena usaha tiru supaya betul dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tengahnya ketika duduk tahiyat, tangan dia tak macam tu. Dia tak macam tu di atas kepala lutut dia. Ni kepala lutut, tangan dia duduk begitu. Macam askar nak perang pakai tu. Tak boleh macam ni. Tak betul ni, tak betul. Kena macam ni. Kena macam ni lutut, ni jari, begitu. Kena betul gitu. Bila akak naik begitu. Jangan kata duduk begini bila akak kot tu. Tak panggil akak kot tu. Dia panggil adat kot utara. Tak panggil akak. Yang akak naik kot langit baru panggil akak. Sebab tu kena begitu. Setengah daripada kitanya nampak nak mati ketika semaya. Seperti tak makan 7 hari. Tekak belak, tangan belak. Tekak ada gitu, tangan ada gitu dia panggil. Masa sembahyang. Itu tak betul. Kita semaya kena boleh nampak rajin. Kerana orang munafik dia semaya iza qamu ila salati qamu kusala. Dia berdiri keadaan malas seperti orang tak makan nasi 7 hari. Tak boleh, kita kena cergas, rajin di dalam sembahyang kita. Kita kena jaga. Jangan kita buat mudah-mudah. Kita kena betul hadap kepada kiblat.
Itu di antara yang salah. Dan yang salah sampai kepada tidak sah. Ini ramai sangat. Tak terpakai semaya. Tak serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud kita. Ketika sujud Rasulullah dia sujud, dia menghantar anggota 7. Di antara anggota 7-nya perut jari bagi kaki kita. Perut anak jari bagi kaki kita. Kita kena sujud biar kuku jari kaki kita tu hadap kepada kiblat. Jangan kuku kita ni hadap ke sebelah timur. Hadap kepada sebelah balik tenaik. Bahasa petani panggil sebelah tenaik. Nak hadap kepada belakang kita. Kena jari ni hadap kepada kiblat. Ini misalnya ni kaki. Jangan begitu. Kena begitu. Kena kuku ni hadap kepada kiblat. Hujung jari hadap kiblat. Perut anak jari tu kena bumi. Itu cara dia. Banyak yang saya nak jagalah. Kalau kena dah, kalau betul dah, alhamdulillah. Itu sebagai ingatan. Yang kedua, soalan yang kedua, adakah salah jika berlainan mazhab untuk setempat, seperti di tempat kita ni bermazhab Syafi'i. Kita kita nak pakai mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Salah ke tak kalau kita nak bermazhab banyak-banyak? Tidak salah. Di dalam satu masjid ni 4 mazhab, tidak salah. Tetapi yang salahnya memecah belah. Bila bermazhab jadi perkelahian, jadi perbatahan, itu yang salah. Di masyarakat kita Malaysia di hari ini tak perlu kepada bermazhab lain daripada mazhab Syafi'i. Sebab kalau kita nak tanya kenapa kita nak tinggal mazhab Syafi'i, kena tanya kat situ dulu. Tanya kat situ. Kenapa kita nak tinggal mazhab Syafi'i sedangkan kita duk buat dah mazhab Syafi'i? Kenapa nak tinggal? Cuba jawab seorang. Hak nak tinggal tu tak apa, hak tak nak tinggal pun tak apa. Buat andaian kata. Sebab apa kita nak tinggal mazhab Syafi'i? Oh, sebab mazhab Syafi'i ni lambat semaya subuh, kena baca kunut. Itu apa? Kerana nafsu tak boleh, haram. Kerana nafsu. Kerana nafsu tak boleh. Kerana mazhab Syafi'i tidak ada hadis. Tidak ada hadis, okey. Mari tanya saya. Hak ni saya bertanggungjawab. Yang mana hak tidak ada hadis di dalam mazhab Syafi'i? Hak mana hak tak serupa dengan Rasulullah dalam mazhab Syafi'i? Itulah duk semaya, duk sapu muka tu. Hak tu bukan duk semaya, sudah semaya dah. Tak saya sapu muka tak apa, hak tu saya okey, ambil gilah hak tu. Nak turut mazhab mana pun tak ada masalah hak tu. Syafi'i pun tak ada kata suruh sapu muka dah, tak ada. Tak ada apa. Sudah dah, tak ada masalah. Apa hak mana lagi nak turut? Hak tak betul dengan Rasulullah. Cuba tanya, hak tidak ada mazhab Rasulullah, hak Imam Syafi'i, hak dalam mazhab Syafi'i, cuba tanya. Tak gerak jari ni. Oh, tak gerak jari ni, itu mazhab Rasulullah sabit di dalam hadis Abu Daud, sabit di dalam hadis Muslim. Hak gerak jari ni bukan mazhab Rasulullahnya. Hak gerak jari bukan mazhab Rasulullah. Sabit di dalam hadis sahih Rasulullah angkat isyarat anak jarinya, wala yuharrikuha. Rasulullah tidak menggerak-gerak. Sorah di dalam hadis Rasulullah. Rasulullah dia angkat saja, dia isyarat. Bukan dia gerak. Gerak ini tidak ada di dalam satu mazhab yang 4, tidak ada. Malaikat satu riwayat utbiyah di dalam mazhab Imam Malik saja hak gerak-gerak jari. Tak ada dalam mazhab 4. Riwayat utbiyah ni ulama kita kata riwayat utbiyah baliyah. Riwayat utbiyah ni satu bala, yang ni tak boleh kita pakai. Dhaif di dalam mazhab Imam Malik pun. Mana hak kita beramal ni mazhab Rasulullah. Hak mana hak bukan Rasulullah?
Kunut. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah baca kunut subuh sampai kepada meninggal dunia. Hadis yang sahih mahukun sahih akan dia oleh Imam Ad-Daruqutni, mahukun sahih akan dia oleh Imam Al-Baihaqi, mahukun sahih dengan dia oleh Imam Nawawi. Ramai ulama hukum sahih. Ulama yang hukum dhaif hadis Sayyidina Anas adalah silap dia di dalam tajrih, di dalam tadhaif seorang daripada perawi hadis baca kunut. Tak sempat masa saya nak sebut satu persatu. Cuma saya isyarat kata mazhab kita ni mazhab yang kuat dan betul ada hadis di dalam mazhab kita. Cuba tunjuk hak mana mazhab kita dhaif. Kalau hak dhaif ya tinggal pada yang dhaif itu, tak payah tinggal mazhab, tinggal hak dhaif. Tak ada masalah. Kalau kita nak tinggal mazhab Syafi'i, kalau kata mu tak turut hadis, Syafi'i tidak turut hadis, itu bala besar. Tohmah Imam Syafi'i tak pakai hadis, tohmah Imam Malik tak pakai hadis, itu setengah daripada perkataan tidak keluar melainkan daripada orang jahil murakkab. Cerak orang itu jahil murakkab. Tidak ada seorang pada ulama mujtahid tidak pakai hadis Rasulullah, tidak ijtihad dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang kedua ni, assalamualaikum babo, bagaimanakah cara hak menghalang tentang ilmu daripada puak Wahabi yang banyak memusingkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tolong jelaskan. Bagaimana cara menghalang orang yang menghalangkan tentang ilmu daripada tentang menghalangkan ilmu ahli sunnah wal jamaah, dia pusing ahli sunnah wal jamaah. Cara hak ni tu macam mana? Saya tak berapa faham juga ni. Cara hak menghalang. Cara dia halang, dia tak boleh turut ahli sunnah. Tu cara menghalang, jawab dia mudah ya. Puak hak menghalang ahli sunnah, dia tak boleh turut ahli sunnah wal jamaah. Yakni kita nak mengatasi dia lagu mana. Orang yang menghalang ahli sunnah, sama ada musyabbihah, sama ada syiah, sama ada mu'tazilah. Kita tak penting siapa-siapa pun yang bertentangan dengan ahli sunnah, kita kena belajar beri faham hak ahli sunnah. Kita di hari ini, di masa dulu tidak ada penyakit, tidak ada orang kata kita salah, kita bolehlah duduk relax. Di hari ini bila orang kata kamu semaya tak betul, yang kamu nak buat, kita mari belajar tengok betul ke tak betul. Sungguh kita belajarlah. Begitu juga akidah kita. Dulu kita pegang kerana tidak ada orang bakal, tidak ada orang kritik. Bila ada orang kritik, kita nak mengatasi dianya, kita kena belajarlah. Kita kena belajar faham akidah ahli sunnah macam mana. Pertama kali kita kena kenal ahli sunnah tu siapa dia ahli sunnah. Kita kena faham ahli sunnah macam mana ahli sunnah. Di sini jadi problem. Kita tak bertukar. Kadang kita bertukar. Syiah ni ahli sunnah ke apa? Mujassimah ni ahli sunnah ke apa? Wahabiyah ni ahli sunnah ke apa? Nampak dia pakai Quran hadis ahli sunnah? Tidak. Bukan tiap-tiap orang dakwa pakai Quran hadis tu ahli sunnah. Bukan tiap-tiap orang dakwa pakai Quran hadis tu betul ke semua. Bahkan orang yang dakwa pakai Quran hadis tu hak ghalib tak betul. Kita orang duduk di dalam bandar ni, kita maklum dah tu. Cerdik orang duduk dalam bandar ni. Saya duduk kampung pun cerdik juga. Orang duduk bandar lebih lagi lah. Kalau orang tu mari sama masuk ke rumah kita. Saya ni seorang yang amanah. Saya duk buat kerja ni. Kena tipu dia orang lain. Sepatutnya boleh laba banyak dah. Tapi oleh kerana
Saing saya tak amanah, saya yang beramanah. Pak Cik turun modal dengan saya, insya-Allah boleh labah 1 bulannya 100,000. Orang ni penipu je dah bila dia dakwa kata dia amanah tu jelah dah tu. Kita tak ikut dah. Orang bandar dia kenal dah kalau mari lagu tu. Kalau dia amanah sungguh dia tak mengaku. Dia cakap betul-betul. Kalau dia duk memuji diri dia banyak-banyak, jelah dah tu. Sebab apa? Dia takut orang tak percaya ke dia. Ada dah ciri-ciri tu. Sebab itulah orang yang dakwa kata mari turut Quran hadis, aku pakai Quran hadis. Itu sangat-sangat bahaya tu. Dia tu yang menyeleweng daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Siapa yang tak pakai Quran hadis? Cuma orang yang pakai Quran hadis seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi sendiri, bila dia kata ini dalil, dia baca Quran hadis. Tak payah kerana selebos ini dia sudah makruf dah. Begitu kita ahli sunnah wal jamaah, kita ada rukun ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang berpegang dengan rukun ahli sunnah wal jamaah, 15 rukun ahli sunnah ini, itulah ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang berpegang dengan rukun usul asas Mu'tazilah, orang ni jadi Mu'tazilah. Siapa yang berdasar dengan usul asas Musyabbihah, itulah Musyabbihah. Siapa berpegang dengan usul asas Wahhabiyah, dia itulah Wahhabiyah. Dia mengaku tak mengaku pun jelah dah. Kalau kita kata Wahhabi, kamu ahli sunnah, dia tak mengaku aku bukan ahli sunnah, dia tetap ahli sunnah. Kalau dia Wahhabi, kalau dia kita kata Wahhabi, aku bukan Wahhabi, tetap dia Wahhabi kerana dia bawa cara Wahhabi. Itu ya cara dia. Maka rukun Musyabbihah, rukun Wahhabiyah, iaitu di antara rukun dia, iaitu kita berpegang dengan zahir Al-Quran dan Al-Hadis. Tiap-tiap Al-Quran, hadis yang menunjukkan makna anggota Allah, kita kena pakai zahir. Kita kena pakai Allah ada kaki, ada tangan. Itulah Wahhabinya. Kalau dia kata dak aku bukan Wahhabi, aku pakai Quran hadis, dak jala dah lah waktunya. Itu cara dia aja. Begitu cara. Kalau kata orang yang kerja dosa besar tidak beriman, tidak kafir, menyabitkan satu manzilah bainal manzilatain, itu Mu'tazilah. Wala kata aku nak pakai Quran hadis sekalipun. Kalau dia berdalil dengan hadis kata la yazni zani wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu illa wa huwa mu'min, sekalipun dia berdalil dengan hadis, pakai hadis 40 hadis pun Mu'tazilah kat situlah dianya. Dia pakai usul asal kaedah Mu'tazilah. Faham? Kita ahli sunnah, kita nak mengatasi masalah ini macam mana? Kita kena belajar supaya kita faham. Kalau kita tak saya belajar supaya kita faham, kita pakai percaya kepada orang ahli sunnah penuh-penuh. Itu ya cara dia. Kita pejam mata, taklid buta lalu dah. Aku balau bagaimanapun aku nak ikut Imam Nawawi. Imam Nawawi kata hitam, aku kata hitam. Imam Nawawi kata putih, aku kata putih. Aku nak ikut Imam Ghazali. Ghazali kata putih, putih, hitam, hitam. Itu senang. Orang Wahhabi kata tak, bukan Quran hadis. Bukan Quran hadis mana Imam Ghazali ni orang pakai Quran hadis. Cukup dah, senang. Hak tu hak senang sekali. Tak kena banyak hari mengaji. Tetapi cara nak tahu hadis ini, akidah ini, mana hujah dia, mana dalil dia, ahli sunnah hujah macam mana, orang musyabbihah dia hujah macam mana, nak tolak dalil musyabbihah macam mana. Ini kerja banyak hari sikitlah. Kena buat kerja banyak hari. Nak buat asas tu pun berapa dah kamu dalam tanah lebih daripada hak atas lagi kalau kita nak buat rumah besar. Macam tu orang panggil nak buat rumah besar, kena buat asas banyak, kena tahu peringkat hadis. Hadis sahih tu ada berapa bahagian, nak boleh hukum hadis sahih tu macam mana, tu kena banyak sikitlah. Nak buat asas tu lah kena banyak hari. Tak padan malam ni pun duk mengepek dah, kata ambil masa banyak. Tu begitu yalah. Kena semula pula insya-Allah taala. Yang saya boleh sampai sikit sebanyak malam ninya, apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kasar saya banyak minta ampun dan maaf. Dan sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan bimbing kita ke arah yang betul, ke arah yang membawa kita kepada berjaya dunia dan akhirat.
ke arah yang memasukkan kita di dalam rahmat Dia yang berkekalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.